So kita nak tanya terlebih dahulu berkaitan dengan peranan Liga M3 ni dalam saingan Liga Tempatan kita. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Okey, baik. Liga M3 ataupun selepas raya ni kita akan dikenali sebagai MBSB Championship, di mana MBSB Bank merupakan kita punya title sponsor setelah kita berjaya menandatangani bersama MBSB Bank. So lepas raya ni akan berwajah baru. Cumanya dari segi peranan Liga M3 ataupun MBSB Bank Championship ni, kita adalah merupakan platform ataupun bridge kepada pasukan amatur ataupun pemain-pemain amatur ni untuk pergi ke arah profesional. Maknanya pasukan dari amatur ke profesional dan juga pemain daripada amatur ke profesional. Dan di Liga M3 pada tahun ini juga kita ada pemain-pemain profesional, di mana Liga M3 pada tahun ini diiktiraf sebagai semi pro, tidak lagi amatur saja seperti tahun sebelum ini. Menarik Encik Raimi, tetapi persoalan yang mungkin meniti di bibir ramai peminat bola sepak di luar sana berkaitan Liga M3 ini adalah bagaimana pasukan membayar gaji pemain-pemain mereka sendiri. Adakah mereka mendapat geran atau sebarang tajaan dan sebagainya? Okey, kalau ikutkan dia seperti juga pasukan-pasukan di atas, iaitu seperti pasukan di Liga Super. Tapi untuk Liga M3 berkenaan dengan grant, kita akan ke arah itu. Tapi buat masa sekarang pasukan-pasukan masih lagi bergantung kepada dia orang punya sponsorship lah, penajaan, dan juga ada juga pasukan-pasukan yang menjalankan perniagaan ataupun bisnes sendirilah untuk menampung perbelanjaan pasukan. Okey, Encik Raimi, bila sentuh tentang pasukan-pasukan M3 ni, dari segi kompetitifnya pasukan M3 ni, mungkin pendapat sendirilah daripada Encik Raimi, sejauh mana kemampuan mereka? Okey, dari segi kemampuan pasukan Liga M3 bagi tahun ini, saya dapat melihat peningkatan di mana Liga M3 kini mula ataupun orang kata mendapat penglibatan daripada pasukan-pasukan ataupun pemain-pemain berpengalaman seperti Mat Yu, seperti Azmi Yusof, dan ramai lagi nama-nama besar yang saya tak sempat nak sebut di sini. Tapi dari segi competitiveness tu memang ada. Kalau ikut pada tahun lepas, pada edisi 2022, kita ada 20 pasukan Liga M3 di mana pertandingan dibahagikan secara 2 kumpulan. Tapi pada tahun ini 14 pasukan terbaik daripada tahun lepas Liga M3 kini bermain. So pasukan-pasukan yang ada pada tahun ini adalah pasukan-pasukan yang sememangnya boleh dikatakan stabil dari segi kewangan, dan juga dari segi persembahan pemain bagi saya kata semakin meningkat. Betul. Benar Encik Raimi, sebab cerita tentang nama-nama besar yang kita pernah kenali satu ketika dahulu dalam kancah Liga Super seperti Hafiz Kamal yang disebutkan oleh Razman Roslan, salah seorang lagi pemain yang bersiap sedia dalam saingan M3 selain beberapa pemain PGCT dan sebagainya. Tapi tentang 6 pasukan sahaja yang bertanding dalam Piala FA pada kali ini, kenapa agaknya? Sebab saya pasti MFL mungkin sudah pun memberikan permintaan kepada pasukan-pasukan lain untuk menyertai juga, tapi cuma 6 pasukan. Kenapa agaknya? Okey, kalau ikutkan sebelum bermulanya ataupun undian Piala AFA, sememangnya MFL telah memaklumkan kepada kita AFL di mana penyertaan ini dibuka kepada semua pasukan Liga M3. Namun ia dibuka tapi tidaklah wajib. So ada pasukan-pasukan mengikut perancangan masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing. Kalau ada dan ada pasukan yang kata menarik diri daripada menyertai Piala FA, mungkin ada kekangan dari segi kewangan, dari segi venue dan sebagainya. So 6 pasukan yang menyertai Piala FA adalah pasukan-pasukan yang betul-betul bersedia dari segi venue, dari segi kewangan, dari segi pemain, dari segi persiapan-persiapan untuk Piala FA. Memangnya mereka adalah 6 pasukan yang paling bersedia, dan mereka juga telah mengesahkan mengesahkan penyertaannya di Piala FA lah. Sebab tu di peringkat awal dulu. Kalau ikut pada tahun lepas pun memang perkara yang pasukan ini, Encik Raimi, kita tahu Immigration di bawah kendalian Makzan Ma'aris, kita ada PIB, kita ada Melaka FC dan juga Manjung City. Apakah harapan anda tentang kemajuan mereka, bukan sekadar sebagai kompetitor dalam saingan Piala FA, tetapi dari segi sejauh mana mereka boleh pergi dalam saingan Piala FA pada musim ini? Okey, saya tidak meragui kemampuan pasukan-pasukan di Liga M3, khususnya 4 pasukan yang kini berada di pusingan kedua, second round Piala FA. Sebab apa? Pada tahun lepas, Piala FA tahun lepas pun pernah berlaku di mana pasukan M3 telah melakar kejutan, di mana pasukan Perlis United berjaya menewaskan, tak silap saya, pasukan PDRM
PDRM FC sewaktu di peringkat first round. Dan Manjung City juga berjaya mengheret di pusingan yang sama, berjaya mengheret pasukan Seri Pahang ke penentuan sepakan penalti, namun perlawanan dimenangi oleh Seri Pahang. Jadi bagi saya memangnya di atas kertas kelebihan ataupun dari segi kualiti mungkin memihak kepada pasukan-pasukan daripada Liga Super, tapi untuk Liga M3 juga tidak mustahil untuk berlakunya kejutan seperti yang pernah berlaku sebelum-sebelum ini. Itu Ben. Setuju 100% Encik Rami. Saya nak ucapkan terima kasih kerana kesetiaan anda untuk bersama dengan Astro Arena pada ketika ini walaupun dalam jadual yang mungkin padat untuk anda, dan kita harapkan kejayaan untuk pasukan-pasukan M3 dalam satu kejohanan yang boleh dikatakan kalah mati, dan kita harapkan ada giant killer lah dalam saingan pada kali ini. Terima kasih.